Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid tahun 5 yang Ustaz kasihi sekalian, apa khabar semuanya? Alhamdulillah, bersama dengan Ustaz pada kali ini mata pelajaran Pendidikan Islam, tajuk Bijak Berkomunikasi, muka surat 176 dalam buku teks Pendidikan Islam. Ini merupakan video bahagian yang kedua untuk tajuk ini. Kamu boleh merujuk bahagian yang pertama pada link yang Ustaz sediakan bagi mendapatkan maklumat berkenaan dengan bijak berkomunikasi pada bahagian yang pertama. Pada bahagian yang pertama, Ustaz telah kita telah membincangkan beberapa perkara berkenaan dengan adab berkomunikasi ini. Yang pertamanya ialah berkaitan dengan pengertian komunikasi, dalil daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga hukum komunikasi itu sendiri. Ya, Ustaz ulangi, pengertian komunikasi itu ialah perbuatan mengadakan perhubungan sama ada secara langsung ataupun melalui perantaraan. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu ialah yang memberikan kesejahteraan kepada muslim yang lain dengan lidah dan tangannya. Hukum berkomunikasi adalah harus dengan syarat menjaga batasan yang telah ditetapkan. Supaya apa? Supaya tidak melakukan dosa seperti mengumpat, mencela, menghina, berdusta, berbohong dan juga lain-lain lagi. Kemudian yang lepas juga telah pun kita membincangkan berkenaan dengan beberapa adab berkomunikasi yang ada 6 perkara di sini, iaitu memulakan komunikasi dengan salam, memilih kata-kata yang baik, sopan dan lemah lembut dalam percakapan, berkomunikasi mengikut keperluan, memberikan perhatian ketika orang lain bercakap dan tidak berbohong dan menyakiti orang lain. Murid-murid yang dikasihi sekalian, seterusnya pada minggu ini kita akan meneruskan lagi tajuk ini. Pada bahagian yang kedua, kamu boleh melihat pada muka surat 176 untuk kita meneruskan apakah perbincangan yang seterusnya dalam tajuk ini. Baiklah, ini adalah dua muka surat 176 dan juga 177 yang telah Ustaz cantumkan di dalam skrin ini. Mari kita lihat perbincangan yang ada di dalam skrin anda. Hakim, apakah kepentingan beradab ketika berkomunikasi dalam masyarakat? Kepentingan beradab ketika berkomunikasi dalam masyarakat termasuklah memupuk sifat hormat menghormati, mengelakkan permusuhan dan kebencian. Betul. Apakah pula kepentingan kepada negara? Kepentingan kepada negara dapat memelihara kedamaian negara dan yang kedua, menjamin keselesaan hidup di dalamnya. Baik, murid-murid yang dikasihi, ini merupakan perbincangan berkaitan dengan kepentingan beradab ketika berkomunikasi. Dapat dibahagikan kepada 3 kategori yang Ustaz telah rangkumkan di sini. Kepentingan beradab komunikasi dia dibahagikan kepada 3 kategori. Yang pertama, terhadap individu. Apa dia? Mendapat pahala, disenangi orang sekeliling. Dan yang ketiga, mengeratkan silaturahim. Manakala dari sudut masyarakat pula, memupuk sifat hormat menghormati. Dan yang kedua, mengelakkan permusuhan dan kebencian. Dan dari sudut negara, apabila kepentingan beradab ketika berkomunikasi ini dapat memelihara kedamaian negara. Dan yang kedua, menjamin keselesaan hidup di dalamnya. Murid-murid, ini merupakan kepentingan beradab ketika berkomunikasi.
apabila kita berkomunikasi, berinteraksi, bercakap dengan orang lain dengan beradab seperti mana yang telah kita bincangkan sebelum ini, adab-adab berkomunikasi itu, pertamanya kita mendapat pahala kerana kita menghormati orang lain. Orang senang kepada kita dan orang suka kepada kita kerana kita telah menghormati kepada mereka. Kemudian, perkara ini juga dari sudut masyarakat kita dapat mengelakkan daripada permusuhan dan kebencian. Ini telah mengelakkan daripada timbulnya perasaan sombong dalam diri ataupun perasaan prasangka yang tidak baik terhadap orang lain. Maka dari sudut negara, dia boleh menjamin keselamatan, keselesaan dan juga kedamaian negara kerana semua orang beradab ketika berkomunikasi dan semua orang saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, hormat menghormati. Dan inilah murid-murid yang dikasihi sekalian, kepentingan beradab ketika berkomunikasi dari 3 sudut ini: individu, masyarakat dan juga negara. Seterusnya, kita lihat pula komunikasi bijak seperti Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah berkomunikasi? Kita lihatnya di sini, komunikasi bijak seperti Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah kalau bercakap, Rasulullah akan bercakap benar. Rasulullah melarang kita daripada berdusta untuk membuat orang lain ketawa. Walaupun kita mau buat lawak, kita mau buat perkara yang melucukan, tetapi dilarang kepada kita untuk berbohong walaupun perkara itu kita main-main. Ya, bercakap benar. Yang kedua ialah menggunakan bahasa yang baik dan teratur. Rasulullah SAW tidak pernah sesekali berkasar dan sentiasa menggunakan bahasa yang baik, sopan dan berlemah lembut. Ya, ini cara Rasulullah berkomunikasi. Dan yang ketiga, ucapan yang jelas. Pada sesetengah keadaan, Rasulullah SAW mengulang ucapan baginda sebanyak 3 kali sehingga difahami oleh pendengar. Ini adalah penting dalam metod ataupun cara Rasulullah berkomunikasi. Ada beberapa perkara yang Rasulullah mengulang-ulang ucapannya. Supaya apa? Supaya para pendengar ataupun orang yang dia berkomunikasi sama orang lain, orang itu boleh mendengar dengan jelas perkara yang penting apa yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW. Dan yang keempat, sentiasa bersederhana. Ketika berkomunikasi, Rasulullah SAW selalu bersederhana, tidak terlalu banyak bercakap dan tidak juga terlalu banyak diam. Maknanya Rasulullah bercakap apabila perlu sahaja. Ya, seperti mana yang dinyatakan di bawah itu, ya, yang sengaja Ustaz tidak petakan dia. Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita bahwasanya apabila kita berkomunikasi, apabila kita berinteraksi, apabila kita bercakap kepada orang, kita pilih antara dua. Pertama, berkata yang baik, dan yang kedua, jika tiada yang baik untuk diperkatakan, diam. Itu adalah lebih baik. Baiklah, murid-murid yang dikasihi sekalian, itulah tadi antaranya beberapa perkara yang sambungan tajuk bijak berkomunikasi. Sebagai akhirnya tugasan kamu yang Ustaz telah sediakan, aktiviti bertulis di sini. Yang pertama, nyatakan kepentingan adab berkomunikasi dari sudut masyarakat. Jadi ada 3 kan? Individu, masyarakat dan juga negara. Maka Ustaz mahu kamu nyatakan kepentingan adab berkomunikasi dari sudut masyarakat sahaja. Apa dia? Dan yang kedua, sebutkan 2 komunikasi bijak seperti Rasulullah SAW. Sebelum ini Ustaz telah nyatakan 4 komunikasi bijak seperti Rasulullah SAW. Maka Ustaz mahu kamu pilih 2 sahaja daripada 4 komunikasi bijak seperti Rasulullah. Boleh kan? Alhamdulillah.
Sekiranya telah kamu selesai membuat tugasan ini, seperti biasa serahkan kepada ustaz supaya ustaz boleh menyimak dan membuat penilaian terhadap tugasan yang telah kamu selesaikan. Alhamdulillah, itu sahaja yang Ustaz dapat sampaikan pada kali ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. InsyaAllah kita berjumpa kembali pada pelajaran akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.